Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada pagi ini insya-Allah dalam program Asah Minda kita. Apa khabar anda semua pada pagi ini? Saya doakan anda terus sihat insya-Allah. So hari ini kita nak teruskan lagi program Asah Minda kita, iaitu bagaimana kita nak cambahkan lagi pemikiran kita, bagaimana untuk kita asah lagi supaya minda kita betul-betul mampu untuk mencorakkan perjalanan hidup kita insya-Allah. Alhamdulillah. Selamat datang, selamat kita bersiaran. Saya bersiaran dalam My Life Roza HQ FB page dan juga My Life Roza HQ di TikTok. Saya jemput anda semua untuk tag rakan-rakan, untuk sharekan dengan rakan-rakan, supaya lebih ramai insya-Allah dapat bersama dengan kita pada pagi ini, dan seterusnya kita dapat sama-sama merungkaikan atau sama-sama untuk kita membincangkan perkara-perkara yang dekat dengan kita, insya-Allah. Terima kasih Muhammad Hairul kerana menyertai ini. Nur Syahida. Alhamdulillah. Hari ini kita nak teruskan lagi perbincangan kita semalam. Semalam saya dah terangkan ataupun semalam saya dah sharekan dengan anda semua bagaimana sebenarnya perbezaan antara dunia construction dengan dunia perniagaan dalam bidang perkhidmatan dan juga dunia dalam bidang peruncitan ataupun retailing. Alhamdulillah hari ini insya-Allah kita nak pergi jauh lagi ke depan. Tetapi sebelum itu saya nak kongsikan dulu kerana ada beberapa persoalan yang dikemukakan kepada saya, terutamanya tentang cabaran di dalam dunia construction. Dan ada juga yang bertanya kepada saya tentang betul ke dunia construction ni tak boleh dipisahkan dengan rasuah. Soalan yang menarik, kan? Betul ke dunia construction ini ataupun dalam perniagaan kontrak ini, dalam urusan kontrak ini kita tidak boleh pisahkan dengan rasuah. Kerana ramai juga di antara kita yang beranggapan bahawa mereka-mereka yang menjadi kontraktor tak boleh tidak dipisahkan dengan rasuah. Hari ini kita nak bincangkan cabaran-cabaran dalam dunia construction, kerana mungkin kita kena betulkan persepsi kita, kerana bila persepsi yang salah sebenarnya menyebabkan perkara tersebut menjadi kita nampak lebih buruk. Kita nampak banyak yang buruk. Sebab itu insya-Allah hari ini kita nak sama-sama rungkaikan betul ke sebenarnya dalam dunia construction ini tidak boleh dipisahkan dengan rasuah. Terlebih dahulu selamat datang kepada mereka-mereka yang baru menyertai program Asah Minda ini, dan juga sekali lagi saya jemput anda semua untuk tag rakan-rakan, sharekan dengan rakan-rakan supaya lebih ramai insya-Allah yang akan dapat manfaat daripada perbincangan kita pada pagi ini. Sebagaimana ramai yang mempunyai persepsi yang buruk dalam dunia construction. Sebenarnya tidak. Saya boleh katakan hanya segelintir sahaja sebenarnya yang terlibat dalam rasuah, yang terlibat dalam penjualan tender dan sebagainya. Bagi saya masih ramai lagi kontraktor-kontraktor yang genuine, yang jujur,
yang sebenarnya melaksanakan kontrak ini atas dasar tanggungjawab. Kerana saya yakin sebenarnya ramai di luar sana kontraktor-kontraktor kita yang sebenarnya betul-betul untuk menjalankan kerja kontrak ini dengan jujur. Itu yang saya boleh sahkan. Okey. Dan pengalaman saya sendiri sebenarnya. Pengalaman saya sendiri hampir lebih daripada 25 tahun saya bergelumang dalam dunia construction. Seingat saya tidak pernah lagi memberi rasuah secara direct kepada mana-mana pihak untuk memberi tender kepada saya, untuk saya memenangi tender. Kerana sebab itu di awal perbincangan saya, di awal minggu lepas, saya dah ceritakan bagaimana kita kena ada jati diri yang kuat dalam dunia construction. Memang saya tak nafikan, ramai juga yang terlibat dalam rasuah. Sebab puncanya kerana nak ambil jalan mudah. Kan, bila kita nakkan jalan mudah, maka di situlah sebenarnya akan berlaku rasuah. Akan berlaku kita mengambil peluang dan juga kita memberi peluang kepada pihak-pihak tertentu untuk terima dan ambil rasuah. Tapi kalau kita tegas, kalau kita tahu hak kita dan kalau kita nampak dengan jelas sebenarnya perjalanan ini sebenarnya tidaklah perlu ke arah kita nak ambil jalan mudah. Sebab itu dalam dunia construction ini bagi saya, walaupun terlibat ataupun dunia rasuah itu mungkin nampak lebih mudah, tetapi kalau kita mempunyai jati diri dan prinsip yang kuat, insya-Allah sebenarnya kita boleh elakkan. Yang penting kita kena tahu bahawa hasil titik peluh kita nanti kita akan beri kepada anak isteri kita. Takkan kita nak ambil jalan rasuah untuk kita memberi kepada anak isteri kita makan. Dan begitu juga kita bukan setakat memberi anak isteri kita makan, tetapi begitu juga kepada staf-staf kita. Mereka juga ada anak isteri. Takkan kerana ketamakan kita, maka kita akan berlarutan. Kita membawa, kita panggil bencana tadi, berlarutan, berpanjangan kepada anak isteri kita dan juga anak-anak isteri staf-staf kita. Kan? Jadi sebab itu saya katakan sebenarnya jati diri kita mesti kena kuat, insya-Allah. Maka kita boleh elakkan. So bagi mengatasi masalah ini sebenarnya, bagi saya apa yang saya lakukan ialah bila mana kita memasuki tender, sebenarnya kita perlu memasuki tender dalam keadaan yang kita memang tahu. Sebab itu bila site visit diwajibkan, maka kita kena pergi. Kita kena lihat sendiri keadaan, suasana ataupun keperluan-keperluan yang kita perlu nilai semasa site visit tadi. Jadi di situ sebenarnya kita dah tahu bagaimana kita nak pricing, bagaimana kita nak memasuki tender tersebut, memasuki harga. Kan? Jadi kita dah boleh nilai aksesnya bagaimana, keperluan-keperluan asas yang ada di sekitar bagaimana dan sebagainya. Jadi kita akan pricing, kita akan hargakan tender tadi dengan harga yang sesuai. Kemudian kita kuasai harga pasaran semasa. Sebab itu dalam construction ini dia tidak ada benda yang tersembunyi. Semua benda agak jelas. Semua benda nampak dengan jelas. Jadi kita boleh kira satu persatu. Kalau kita kuasai harga pasaran semasa, jadi kita boleh masuk harga dengan harga yang betul. Kemudian bila kita dah masuk harga dengan betul, kita memenuhi semua dokumen-dokumen tender tadi. Kita submit tender. Dan kita pastikan bahawa syarikat kita mesti ada profil yang cantik. Masuk profil dengan kita punya organisasi, kemudian pengalaman-pengalaman kita dan sebagainya. Jadi kita masuk dokumen tadi sebagai dokumen tender, kita kemukakan. Kemudian
Kita tunggu result keluar, kita tengok kedudukan kita. Kalau kedudukan kita tadi nampak sesuai, mana harga kita betul. Jadi di situ sebenarnya kita kena mengambil bahagian atau kena ambil peranan untuk memperkenalkan diri kita. Yang kadang-kadang orang kata lobby sana, lobby sini. Sebenarnya bukanlah maksud lobby tadi kita terpaksa kena mengulu sana, mengulu sini. Tak perlu pun sebenarnya. Apa yang perlu ialah kita kena memperkenalkan diri kita kepada pihak yang akan menilai tender kita. Contoh kita bertemu dengan ketua pengarah JKR. Ataupun kita bertemu dengan pengarah JKR negeri. Ataupun mungkin kita bertemu dengan ketua pengarah MARA. Ataupun mungkin pengarah negeri. Kita tengok tender tadi, siapa yang keluarkan tender tadi. Kita bertemu bukan bermaksud untuk kita melobi, kita mengulur. Kita memberi rasuah. Tidak. Sebenarnya kita kena memperkenalkan diri kita supaya pihak yang nak menilai tadi, tender kita tadi, dia kurang-kurang dia kenal kita. Apatah lagi kalau kita masih baru dalam dunia construction, mungkin pihak-pihak atasan ini tak kenal kita. Mereka tak tahu pun siapa kita. Mungkin mereka pernah tengok nama syarikat kita, tapi mereka tak tahu siapa pemiliknya. Jadi, kita kena perkenalkan diri kita. So, kita pergi, semestinya sebaiknya kita pergi, janganlah pergi selekeh. Pakai selekeh, kusuk masa, konon-konon bawa balik daripada site. Itu tak sesuai. Jadi, bila kita pergi, kita pakai dengan pakaian yang sesuai. Kerana kita bertemu dengan pihak atasan. Jadi, kita melangkah, kita perkenalkan diri kita. Kita beritahu apa intention kita, macam mana perancangan kita dan sebagainya. Dan kita tunjukkan apa yang kita dah sediakan. Contoh dengan machinery apa semua yang kita dah ada di tangan kita. Staff yang kita dah ada. So, semua ini akan membantu kita sebenarnya. Bila mereka nak membuat penilaian tender, kurang-kurang dia ingat, si Polan ini pernah jumpa dia. Jadi, di situlah sebenarnya lobby. Lobby itu maksudnya kita introduce diri kita. Sebab itu kita tak perlu pun terpaksa untuk upah orang melobi untuk kita, ataupun kita terpaksa bayar, terpaksa mengulur dan sebagainya. Saya rasa tak perlu pun. Dan saya yakin sebenarnya ramai kontraktor-kontraktor di luar sana yang jujur, yang memang menjalankan perniagaan ini dalam keadaan yang sedar, dalam keadaan yang mempunyai jati diri yang kuat, insya-Allah. Jadi dunia construction ini bukanlah semestinya tidak boleh dipisahkan dengan rasuah. Sehingga kan ada yang mengatakan bahawa construction apa tu dipanggil seperti isi dan kuku dengan rasuah. Tak. Itu salah sebenarnya. Pilihan tetap ada di tangan kita. Kita yang memilih apa yang kita nak lakukan. So, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, tips yang saya berikan, kita masuk ke tender dalam keadaan yang kita tahu, dalam keadaan yang kita berilmu, dalam keadaan kita masuk harga yang betul dan sebagainya. Kita buat penilaian di tapak, kita pergi site visit. Kemudian kita pergi memperkenalkan diri kita kepada pihak yang mengeluarkan tender. So insya-Allah sebenarnya yakin, sebenarnya kalau kita buat dalam keadaan yang betul, insya-Allah rezeki kita ada. Okey. Kemudian yang paling penting sebenarnya selepas pada kalau kita dah dapat, kita mesti kena deliver projek itu dengan baik. Kita mesti kena tonjolkan performance kita supaya mudah kepada kita untuk dapat projek next. Untuk kita dapat projek yang berikutnya. Sebab itu mungkin projek pertama agak tough. Kerana kita nak pihak memberi tender akan menilai dari sudut penilaian tender dan sebagainya. Pengalaman dan sebagainya. Mungkin di situ agak sedikit tough, yang mana kita terpaksa kena tonjolkan lebih sedikit daripada sudut penampilan diri kita, kemampuan kita. Tetapi kalau kita dah dapat projek satu, kemudian kita
kita deliver projek itu dengan baik, kita buat, kita tunjukkan performance kita dengan baik. So, for the next project, insya-Allah, ianya lebih mudah. Dan begitulah seterusnya. Kan? Permulaan saya dapat projek yang saya buat sekolah di Temeloh bernilai 2.1 juta. Waktu itu saya masih di kelas B. So, mungkin saya bertuah sebab waktu itu kerajaan sedang melancarkan membuka ekonomi, sedang meletupkan ekonomi seluas-luasnya. Jadi banyak projek yang dikeluarkan. Walaupun lesen saya masih baru, tapi diberi peluang. Tak besar. Orang lain mungkin dapat banyak lagi projek, kan? Tapi saya dapat satu sahaja. So, alhamdulillah dengan satu projek tadi, saya tunjukkan kemampuan saya buat rekod yang baik. Jadi, sebelum habis projek tadi pun, saya dah dapat satu lagi projek. Di Terengganu, Ulu Terengganu. Bernilai lebih kurang dalam 3 juta lebih kurang. So, di situ permulaannya. So, bila kita dah tunjukkan rekod, komitmen kita dan sebagainya, so kita mudah untuk dapat projek seterusnya. Kemudian daripada sana, saya dapat lagi projek di Kuantan. Banner Mara. Bangunan Mara. Okay. Kemudian saya dapat lagi projek. Selepas pada tu saya buat pula sekolah di Kuantan ini, kan, sekolah di tepi laut. Kemudian saya dapat projek pula lagi satu, buat balai polis. Kemudian daripada sana juga saya dapat 8 buah sekolah di sepanjang sungai di Pekan. Kan? Kemudian selepas itu saya dapat lagi projek buat college university. So inilah sebenarnya apa yang saya katakan tadi, permulaan rekod. Kalau kita buat, kita tunjukkan rekod kita dengan betul, insya-Allah kita mudah untuk kita panggil untuk dapatkan projek-projek seterusnya. Okey. So terima kasih kerana yang bersama dengan saya. So apa yang saya nak tekankan di sini sebenarnya, pertama, kita jangan ada persepsi yang negatif tentang dunia construction ini. Kerana insya-Allah sebenarnya pilihan itu ada di tangan kita. Dan bagi kita yang menjalankan construction, kita kena bersedia dan kita kena orang kata banner rekod yang baik. Kita kena banner rekod yang baik. Okey, tunjukkan performance kita. Projek yang kita dapat, kita siapkan dengan sempurna. Kita tidak ada masalah. Kemudian daripada sana, bila kita dah ada rekod, mudah sebenarnya. Hatta waktu saya daripada kelas B naik kepada kelas A pun sebenarnya, saya tidak ada masalah. Walaupun kelas B nilai projek kurang daripada 10 juta. So, lepas kelas A, nilai projek lebih daripada 10 juta. So, waktu itu saya tidak ada masalah kerana saya dah carry rekod saya, terus saya bawa sehingga saya upgrade lesen saya kepada kelas A. Dan untuk tuan-tuan juga, bagi mereka-mereka yang nak banner, kalau saya ceritakan sebelum ni tentang documentation, bagaimana documentation itu raja dalam dunia construction, saya nasihatkan buat lesen Petronas. Kerana saya banyak belajar bagaimana penyediaan documentation melalui kontrak dengan Petronas. Satu hebatnya Petronas ini, sebenarnya kita tak perlu pun melobi beria. Yang penting kita ada lesen, kita masuk tender mereka. Kemudian daripada tender sana tadi, kalau kita terpilih, kita akan diberi satu projek. Waktu itu saya mula dengan projek banner stesen minyak Petronas. So daripada sana saya belajar bagaimana penyediaan documentation yang lengkap. Kerana Petronas sangat-sangat kita panggil mementingkan documentation mereka.
Dan yang bestnya dengan Petronas ini, kita tak perlu pun kejar payment. Sebab mereka sangat sharp dengan payment. Kalau mereka sebut 30 hari, se-sharp 30 hari akan masuk dalam akaun kita. Dan dengan Petronas juga, kalau kita siapkan projek awal, contoh, saya ada buat projek saya dengan Petronas, saya siap awal, sebulan awal. So, sebulan awal tu, dia orang bagi bonus kepada kita. Itu yang bestnya dengan Petronas. Kemudian, bila siap projek, kita akan di-offerkan lagi dengan projek-projek yang lain. Itulah sebenarnya bila mana kita dah banner record, bila kita dah tunjuk performance kita, kita mudah untuk mendapat projek-projek yang akan datang. Dan tak perlu pun sebenarnya kita sibuk-sibuk dengan rasuah sebenarnya. Biarlah mungkin pihak-pihak yang projek bernilai ratusan juta ke, yang nak terlibat dengan rasuah. Tapi bagi kita yang nak menjalankan dunia construction ini, orang panggil, kita tak perlu risau dengan dunia rasuah. Yang penting kita ada jati diri dan kita juga tahu macam mana kita nak menyediakan dokumentasi yang betul sehingga kita tidak akan dibuli dalam dunia construction. Okay, so itu sebenarnya jawapan saya kepada persoalan betul ke dunia construction ini tidak boleh dipisahkan dengan rasuah. Okay, so saya harap jelas dan insya-Allah sebenarnya pilihan itu tetap ada di tangan kita. Kita sendiri yang memilih. Kalau kita memang memilih untuk menjurus ke arah itu, saya pun tak boleh nak kata apa-apa. Tapi kalau kita ada jati diri yang kuat, insya-Allah kita yakin rezeki daripada Allah, kita akan elakkan daripada kita memberi dan juga menerima rasuah. Okay, so insya-Allah saya akan bincangkan lanjut lagi tentang perkara-perkara mana yang saya sebutkan semalam, untuk kita bagaimana kita nak mulakan perniagaan, bagaimana saya mulakan perniagaan dalam bidang yang lain. Okey, so oleh kerana janji saya pukul 7 kita akan hentikan dan sekarang dah masuk pukul 7. So saya kira itu saja untuk pertemuan kita pada pagi ini, dan saya minta kepada anda untuk teruskan sharekan dengan rakan-rakan kita yang lain. Semoga insya-Allah niat saya untuk menyumbang kepada anda semua sedikit sebanyak idea dan juga panduan-panduan dalam dunia perniagaan hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.